Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, hari ni kita jumpa lagi. Okay, so hari ni kita nak belajar masih di bab 1, indeks tingkatan 3. Okay, subtopik yang kedua, 1.2 berkenaan dengan hukum indeks. Okay, untuk hukum indeks, ada banyak hukum indeks yang awak akan belajar. Okay, hari ni kita nak belajar pendaraban nombor dalam bentuk indeks. Okay, pendaraban nombor dalam bentuk indeks. So, benda tu apa? Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okay, bukan contoh lah. Okay, kita nak tengok apa hukum indeks dia. Okay, bila, okay, macam nak sebut ni. A kuasa N darab A kuasa M adalah bersamaan dengan A M tambah N. Okay. Ini hukum indeks ini kita boleh guna hanya jika asas ni, ingat tak? Yang besar ni kita panggil asas. Asas dia sama, tengah-tengahnya darab. So boleh kita tulis sebagai A kuasa M tambah N. Okey, kalau ikut ni sini N, sini M. Okey, M tambah N ataupun A N tambah M. Okey, boleh faham tak? Syaratnya asas mesti sama. Okay, syarat mesti sama. Kalau dia macam ni, contoh A kuasa M darab B kuasa N. Boleh tak jadi tambah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ini tak boleh ini tak boleh. Sebab asasnya tidak sama. Jadi tak boleh. Syaratnya asas mesti sama. Asas sama. Ingat ya, itu syaratnya. Kalau tak boleh guna hukum indeks ni ya. Asas sama. Okey. Darab dia akan jadi tambah. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, X kuasa 3. Lupa baca arahan. Ringkaskan setiap yang berikut. Okey, X kuasa 3 darab X kuasa 5. Sama kan? Asasnya. Jadi kita boleh tulis X 3 tambah 5. Macam tu. Dia akan jadi X kuasa 8. Macam tu je. Itu je jawapannya. X kuasa 8. Itulah. Dipermudahkan jadi macam tu. Sebab ini adalah sebutan algebra. Okay. Kita tengok contoh kedua. M kuasa 4 darab M kuasa 2. Sama kan asas? M. Jadi M 4 tambah 2. Dia akan jadi M kuasa 6. Okey? Yang ketiga. Sini Y, sini Y. Y kuasa 5 darab Y. Cikgu tak ada kuasa. Ingat tak cikgu dah ajar dalam sebelum ni. Bila tak ada kuasa bermaksud kuasa berapa? Kosong ke? Bukan kuasa 1. Ingat tau. Kau tak ada kuasa maksudnya kuasa 1. Jangan pula awak mandai-mandai tulis yang lain. Okey, jadi kita tulis Y kuasa 5 tambah 1. Dia akan jadi Y kuasa 6. Okey. Tengok contoh ni. Banyak contoh cikgu bagi ni. Nombor 4. I kuasa 9 darab I kuasa 6. So, asas sama. Akan jadi I kuasa 9 tambah 6. Dia akan jadi I kuasa 9 tambah 6, 15. Okey. Next, seterusnya. Tadi ni semua unknown kan, nampak? Semua huruf-huruf. Unknown. Kan cakap unknown tak tahu pula huruf. Okey, unknown lah sebenarnya anu. X, M, Y, E. Sekarang kita tengok dia nombor. So, sama juga. Okey, 2 kuasa 4 tambah 2. Asal sama kan? Sama kan? So, dia akan jadi 2 kuasa 6. Okey. Bila dia nombor. Okey, soalan ringkaskan. Jangan tinggal macam ni. Tekan kalkulator. 2 kuasa 6. 2, ingat tak? Kuasa. Ni, yang arrow ke atas. Kuasa 6. Awak dapat 64. Ingat tau. Kalau nombor, jangan tinggalkan. Kalau nombor, mesti jawapan akhir, mesti nilai. Tak boleh macam ni. Kalau unknown macam ni, tak apa sebab dia unknown. Kalau nombor, mesti nombor. Okay? Okay, seterusnya. 4 darab 4 kuasa 2. Sama macam tadi. Dia tak ada kuasa kan? Tak ada kuasa bermaksud 1 So, dia akan jadi, cikgu tulis ke sini sikit Okey, 4 kuasa 1 tambah 2.
So, dia akan jadi 4 kuasa berapa? 3. Macam mana 4 kuasa 3? Tekan je. Kalau tak tahu, tekan kalkulator. 4 kuasa 3. 64. Settle. Okay, contoh ke-7. Contoh ke-7. 3 kuasa 3 darab 3. Sama juga. Ni tak ada. Tak ada kosong ke? 1 tau. So, 3 kuasa 3 tambah 1 Ni 3 tambah 1. So, akan dapat 3 kuasa 4. So, bila kita tekan kalkulator, 3 kuasa 4, kita dapat 81. Okey, dan contoh yang ke-8. Okey, 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3. Masih sama, asas sama So, 5 kuasa 2 tambah 3. Kenapa tambah? Sebab darab. Ingat tau. Bila darab, jadi tambah. So, 5 kuasa berapa? 5. Dah boleh ke? Selesai ke? Tak boleh. Cikgu cakap kalau dia nombor kena... Boleh ke jawapan akhir kuasa? Tak boleh. Jawapan akhir mesti nombor. Tekanlah kalkulator. 5 kuasa 5. So, dapat 3,125. Sama dengan 3, 1, 2, 5. Okey, boleh nampak? 3, 1, 2, 5. Ingat tau. Kalau unknown, boleh macam ni. Tapi kalau dia nombor, jawapan akhir mesti nombor. Okey, faham? Okey, kita nak tengok contoh lagi ni. Contoh. Ingat tau. Bila darab, dia jadi tambah. Dengan syarat asas dia kena sama. Okey, contoh yang ke-9. Okay, dia sama je. Okey, contoh 9 ni. Cuma, okey, contoh 9. Tadi dia satu huruf macam ni kan. Tunjuk balik. Okey, X. Ada X je. M, Y, E. Sekarang, ada M, ada N. Tak ada masalah. Okey. Ni dia darab kan. Darab jadi apa? Tambah kan. Ambil M ni kan. Okey, M dulu. M dulu. M tu. Tadi ni tak ada kuasa. Kuasa maksudnya 1. Jadi M 5 tambah 1. Okey. Itu M sebab M. Sekarang kita ambil apa pula? Kita ambil N pula. Ni N kan? N. N dengan N. Ingat tau, syarat dia asal sama. Okey, tengah-tengah dia sepatutnya darab. Okey, kita tulis darab. N 2 tambah 4 kan? Nampak ni? 2, 4. 2 tambah 4. Sebab asasnya sama Jadi kita akan dapat M kuasa 6. Okey. Bila sini unknown, Okey, cikgu ajar dulu lah. Macam ni dulu Okey, N kuasa 6. Okey, sama pula nombor dia. Kuasa 6 pun kuasa 6. Okey, bila dia unknown, tak boleh tinggalkan macam ni tau. Awak mesti ringkaskan lagi. Dia akan jadi sama dengan M6, N6. Tiada tanda darab di tengah-tengah. Hanya jika kedua-duanya adalah unknown. Faham? Dua-duanya adalah unknown. Jadi tak payah tulis tanda darab. Kalau tulis macam ni, bukan salah. Tidak lengkap. Nanti awak tak dapat full mark. Sebab dia ada darab lagi kat situ. Okay, sekarang kita tengok contoh ke-10. Okay, sama macam tadi kan? X kuasa 4, Y kuasa 2, darab Y kuasa 6, X kuasa 3. Sama macam tadi. Kita ambil yang sama dulu. Okay, ni ada X. Ni ada X. Betul? Jadi kita tulis. Sorry tak muat lah ruangan dia. Okay, cikgu ni. Yang ni tadi untuk atas tau. Ni tulisan merah. Okay, X 4 tambah 3. Okay, lepas tu Y. Ni, Y kan. Okay, Y. Sepatutnya nak tulis darab. Okay, kalau tak nak terus tulis darab, boleh terus tulis Y macam ni. Y. Lebih baiklah 2 tambah 6. Ni 2 tambah 6 Kenapa tambah? Sebab ni darab. Kat tengah-tengah ni adalah darab. Okay, so dia akan jadi jawapan akhir awak X kuasa 7, Y kuasa 8. Okay, X kuasa 7, Y kuasa 8. Boleh? Macam ni dah boleh dah. Tak ada darab kat tengah-tengah. Jadi
Boleh dah kan? Kalau darab kena mudahkan lagi. Okey, soalan 11. Okey, cikgu tulis kat bawah ni lah ya, sebab nanti nampak dia macam bersambung. Nanti dia buat garis sikit. Ni soalan nombor 9, nombor 10. Ya. Kalau nanti termasuk pula. Okey, sekarang soalan 11 tau. Soalan 11 ni, okey, tadi mula-mula ni unknown sahaja. Ni unknown je. Sekarang ada nombor, ada unknown dalam satu soalan. Yang first tadi kita belajar ni, unknown, nombor. Sekarang ada nombor, ada unknown. Okey, bila ada nombor, ada unknown, pula ni, nombor ni, yang nombor dengan nombor. Okey, tengah-tengah ni darab kan? Nombor dengan nombor kita darab seperti biasa. 12 darab 4. Macam tu. Yang nombor tu. Okey, yang asas yang sama adalah K kan? Jadi K, okey, 2 tambah 3. Ni. Kenapa 2 tambah 3? Ni tadi. Dia punya indeks tu. 2, 3. Okey. Boleh faham ke? So, nanti dia akan dapat 12 darab 4 ni seperti biasa. Darab macam biasa. 12 darab 4, 48. Okey, lepas tu K kuasa 2 tambah 3, 5. Macam tu. Okey? Okey. Seterusnya, okey, masih sama. Okey, ada 4I kuasa 7 darab 3 per 8I kuasa 6 darab 2I. Okey, kalau kita tengok kat sini ada 4, 3 per 8, 2. Ni dia asing-asing nombor. Maksudnya kalau nombor macam ni kita darab je. Yang I ni sama kan? Ini I, ini I, ini I. Okey, tengah-tengahnya darab. Ni darab kan? Ni. Darab. Okey, darab. Okey, jadi darab. Yang nombor di bahagian hadapan kita darab seperti biasa. 4 darab 3 per 8 darab 2. Okey, cikgu ulang 4 darab 3 per 8 darab 2. Lepas tu asas yang sama tu I kan? I. Jadi I kuasa 7 tambah. Kenapa tambah? Sebab dia darab. Tambah 6 tambah 1. Ni. 7 tambah 6 tambah 1. Kenapa 1 cikgu? Ni tak ada apa-apa pun. Kau ingat tak? Kalau tak ada maksudnya kuasa 1. Ingat Tulis sendiri. So dia akan jadi, okey, yang ni tekan je kalkulator. Okey. 4 darab 3 per 8 darab 2. Dapat? Okey, 3. So 3 3. So 3 I kuasa 7 tambah 6 tambah 1 kita dapat 14. So jawapannya 3 I kuasa 14. Jangan risau dengan nombor-nombor kat depan tu. Nombor tu bila didarab, darabkan je biasa. Cuma yang sama tu, asas yang sama I tu, itu yang kita tambah dia punya indeks. Okey. Tengok contoh lagi. Banyak ni cikgu bagi contoh. Okey. Ni. Cikgu ada banyak. Ada A, ada B, ada C. Macam mana ni? Okey. Kita tengok yang dia ada A, ada B, ada C. Sini pun ada A, ada B, ada C. Tapi sini ada 3, ada 5 kan? Okey. Yang nombor tu kita darab. Macam biasa. 3 darab 5. Nombor tu darab. Okey. Sekarang kita ambil A dulu. A kuasa 3 kan? Kat sini ada A. 4 tambah 4. Okey. Lepas tu, okey, cikgu differentkan bezakan. B pula. B. Yang depan ni 5. 5 tambah kosong. Bukan kosong ya. 1. Ingat tau. Tak ada kuasa maksudnya 1. Lepas tu, C pula. C. C kuasa 2 tambah 6. Okey. Nampak? Yang nombor kita darab. Yang sama tu, asas yang sama tu, indeks ni kita tambahkan. Kenapa tambah? Sebab darab. Okey. So, bila kita selesaikan. Okey, 3 darab 5, kita dapat 15. A kuasa 7. 3 tambah 4, 7. B kuasa 6. C kuasa 8. Okay. Dah selesai. Selesai tu jawapannya. Okay. Ingat tau, in between unknown ni tak boleh ada darab macam yang tadi first ni darab ni kan. Mesti hilangkan darab tu. Okay. Okay, nombor 14. Soalan yang terakhir. Kita sama macam tadi. Okay, kita tengok.
Ni 2/3 X, Y kuasa 5, Z kuasa 4 darab 12 Y kuasa 2, X kuasa 3. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Okay, tengok X ada yang sama, Y ada yang sama. Okay, ni ada Z, ni tak ada Z. Tak ada masalah. Okay, ambil dulu yang nombor. Okay, nombor okay, kita darabkan 2/3 darab 12. Okay, kenapa darab? Kenapa kena darab, cikgu? Sebab tengah-tengahnya darab. Ni, tengah-tengahnya darab. Okay, 2/3 darab 12. Okay, lepas tu kita ambil X dulu. X. Okay, dalam kes ni, X ni, nampak ni? X depan ni tak ada kuasa, maksudnya 1. Banyak kali dah cikgu ingatkan ni. Kalau tak ada kuasa, bermaksud kuasa 1 tau. Bukan kosong 1. Jadi X kuasa 1 tambah 3. Ni, 1 tambah dengan 3. Itu X. Now, kita ambil Y pula. Y. Depannya ada Y kuasa 5. Okay, Y kuasa 5. Belakang 2. So, tambah 2. Okay, last kali Z pula. Z. Okay, depan kuasa 4. Okay, belakang. Belakang tak ada cikgu. Tak ada, biar je. Dia seorang je lah. Biar. Tak apa. No worry. So, bila kita tekan kalkulator ni 2/3 darab 12. Kita dapat 8. 8 So, kita tulis sini 8. X kuasa 1 tambah 3, 4. Y kuasa 5 tambah 2, 7. Z kuasa 4. Dah. Macam tu je. Selesai. Okay, ingat cikgu ingatkan sekali lagi. Bila pendaraban nombor dalam bentuk indeks, syaratnya adalah asas sama. Asas sama tengah-tengah darab. Jadi kita akan tambahkan indeksnya dengan syarat asas mesti sama. Okay, so sekian dulu untuk kelas kali ni. Okay, bye. Assalamualaikum.